Yang keempat, kurang penghayatan ilmu. Ya, kalau ada orang tu dia makin bertambah ilmu, sebab kita pun tahu tuan-puan, masya-Allah, subhanallah, majlis ilmu secara online, ya Allah, masya-Allah, terlalu banyak. Ya, sangat banyak, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi penghayatan terhadap ilmu itu tidak dapat dipastikan oleh yang berceramah. Tidak dapat dipastikan oleh orang jauh, tuan-puan sekalian. Diri kita yang mendengar itulah diri kita sendiri. Kita hayati ataupun tidak ilmu tersebut. Bahkan sahabat-sahabat sekalian, mungkin berlaku kekurangan juga, kekurangan keprihatinan. Sebab ada pepatah Melayu mengatakan, alah bisa, tegal biasa. Dah tak prihatin pula dah. Ya, ada juga. Alah, biasalah sakit-sakit tu, dia kata. Ya, dekat ahli keluarga dia. Dah hilang pula, kurang pula keprihatinan dan sebagainya. Apa yang Ustazah sebut ini, sahabat-sahabat sekalian, Ustazah nak berikan solusinya, insya-Allah. Sekiranya itulah yang berlaku kepada tuan-tuan dan puan-puan, maka marilah kita lihat kepada solusinya yang telah dibawa oleh Islam, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan solusinya itu Ustazah merujuk kepada surah Al-A'raf ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Ada dua solusi yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Sekiranya penduduk-penduduk kampung itu, penduduk-penduduk tempat itu, qaryah, mukim, daerah, negara, keluarga, semua sekali tuan-puan, amanu wattaqaw, dua perkara. Pertama, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin Allah uji kita dengan pandemik, semakin teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita melihat kita tak ada daya upaya pun, semakin kita yakin dengan setiap yang kita baca, setiap yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin yakin. Betul lah Nabi kata ciri-ciri akhir zaman. Betul lah yang Allah sebut, yang Nabi sebut tentang fitnah Ad-Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Betul lah, semua betul lah. Betul lah hidup mati ni di tangan Allah. Bertambah iman. Kalau ada syarat yang pertama ini, sahabat-sahabat sekalian, kita melalui pandemik COVID-19, keluarga kita menjadi insan-insan yang bertambah teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wattaqaw, bertambah ketakwaan kepada Allah. Bertambah takwa, cermat, hati-hati, takut. Jangan, benda tu haram, jangan buat. Ya, benda ni halal, kita buat. Benda ni wajib, mesti buat. Sempurnakan yang wajib. Benda ni sunat, segerakan buat supaya Allah cinta dekat kita. Ini orang bertakwa.
Kalau ada dua ciri ni tuan-puan sekalian, dalam keadaan kita rasa, ustazah, keluarga saya banyak kekurangan lah, kurang duit, kurang ilmu, kurang penghayatan, kurang mesra, kurang kasih, kurang cinta, habis segala kurang. Tapi bila ada iman, ada taqwa kepada Allah, apa janji Allah? Muslimat sekalian, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Nescaya kami akan bukakan, la fatahna alaihim, kami yakni Allah, ia akan bukakan kepada mereka barakatin, keberkatan, keberkahan, nikmat-nikmat yang berterusan, minas samai wal ardi, daripada langit turun, daripada bumi muncul. Masya Allah, subhanallah. Ya, bertali arus dari langit, dari bumi, tuan-puan sekalian, yang namanya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah curahkan, Allah limpahkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, keluarga yang beriman dan bertakwa, ya, penduduk kampung yang beriman dan bertakwa, rakyat negara yang beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah akan buka. Walakin, tetapi, ni penyakit lah ni, ya. Tetapi apa dia? Kadzabu, ramai yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa-rupanya pandemik COVID-19 tidak dapat membawa kita lah, ya, kita contohnya, tak jadi makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa-rupanya pandemik yang berlaku menjadikan kita pencinta dunia, sebab nampak peluang buat duit, sebab nampak peluang, yang ini boleh, ni boleh. Bagus nampak peluang, ya, peluang nak nampak duit ni, ekonomi nak ditingkatkan ni, bagus. Tapi ingat tuan-puan, jangan jadi pencintanya. Jangan dibelenggu oleh harta dan kekayaan dan kemewahan. Jangan sampai hati kita ada cinta kepada harta dan dunia mengatasi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Jangan sampai iman dan takwa kita mudah-mudah saja tergadai hanya kerana apa? Kerana kecintaan kita kepada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Walakin kadzabu, ramai yang mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah menimpakan azab itu tuan-puan sekalian dengan apa yang telah kita kerjakan. Sebab tu kita kena tengok macam mana keluarga kita hari ini. Masjid dah buka, ya tuan-puan, takut ada yang tidur lagi, yang dia ingat masjid tu tutup je lagi, dah buka. Koklah anak kita ada lagi yang cakap kan, tak boleh Umi pergi masjid jemaah. Dia kata masjid tutup. Dia ngigau ke apa? Orang dah buka dah masjid. Dia dah mengalu-alukan dah datang jemaah kat masjid. Tuan-puan pernah tengok tak solat subuh kat masjid berapa ramai sekarang? Padahal dah buka kan, boleh ya, jagalah SOP kan. Tapi masih banyak ruang-ruang kosong lagi. Mana dia orang yang selama ini pun banyak juga menuntut kan, samalah tu, buka masjid. Dah buka dah, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah dah buka dah. Kita ada ke tak ada? Anak-anak lelaki kita kat mana? Suami kita solat kat mana? Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita kena tengok balik apa yang berlaku dalam keluarga kita. Solusi yang pertama yang Ustazah sebut pada pagi ini ialah iman dan taqwa. Allah akan berikan rawatan, ya, Allah akan berikan ubat penawar kepada semua masalah kekurangan tadi. Namanya ialah kita perlukan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak barakah.